Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sekalian, saya harap di mana pun anda berada, awak dalam keadaan yang sihat lah. Jadi kita masih lagi meneruskan pembelajaran secara dalam talian, memandangkan PKPB masih lagi berlangsung di Kuala Lumpur, Selangor dan Sabah, dan di beberapa kawasan lah kan. Cumanya kita tetap kena teruskan pembelajaran, dan hari ini kita akan masuk tajuk yang baru. Dan saya dah serahkan slide kepada awak semua untuk awak semua baca dulu kan. Jadi kita akan gunakan slide itu untuk hari ini. Okey, kita pergi pada slide yang pertama. Kalau awak tengok dekat gambar yang pada slide yang pertama tu, apa gambar yang ada? Okey, silakan Azrain nak cuba jawab. Bagus. Okey, satu gambar orang yang mencuri, satu gambar lagi adalah orang yang membagi sumbangan. Okey, bagus. Alright. Apakah kesan daripada tindakan mereka itu? Okey, Afiq cuba jawab. Okey, bagus. Apa jawapan awak? Okey, kesannya kalau pencuri, orang akan menjadi miskin. Okey lagi. Kalau orang baik, orang yang beri sumbangan, dapat membantu orang tu. Okey lagi. Okey, percubaan yang bagus, tapi maksud saya kesan dari sudut ganjaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala, macam tu. Okey, bagus. Okey, ni Ashikullah nak cuba jawab. Okey, apa dia kesan dia? Okey, kalau mencuri dapat dosa, kalau memberi sumbangan dapat pahala. Okey, bagus. Tahniah semua. Itu yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu tajuk tentang dosa pahala serta bahagian-bahagiannya. Okey. Alright, kita akan pergi pada slide yang seterusnya tentang pengertian ataupun definisi dosa dan pahala. Okey, Urkhan tolong bacakan apakah maksud dosa dan maksud pahala. Okey, baik, pandai. Dua-dua perkataan dosa dan pahala ni ada dua definisi kan, dari sudut bahasa dan istilah. Jadi awak semua kena faham dan bezakan antara dua-dua lah, dosa dan pahala. Okey, dari sudut bahasa, dosa adalah hukuman atau balasan, manakala pahala adalah ganjaran atau balasan. Baik, so kedua-duanya adalah balasan, tetapi dosanya atas perbuatan yang salah, manakala pahala adalah atas balasan atas perbuatan yang betul. Okey, dari sudut istilah pula, dosa adalah balasan buruk daripada Allah disebabkan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkannya. So dari sudut video yang gambar yang kita tengok tadi tu, perkara yang dilarang adalah mencuri. Okey, bagus. Baik, seterusnya adalah definisi pahala dari sudut istilah, iaitu ganjaran baik yang dikurniakan oleh Allah kerana mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. So dalam konteks gambar yang kita tengok tadi, benda baik yang dilakukan adalah memberi sumbangan. Okey, baik. Seterusnya kita akan pergi kepada istilah lain bagi dosa, yang ni awak boleh baca lah. Okey. Kemudian kita akan pergi kepada dosa besar dan dosa kecil. Okey, apa beza dosa besar dan dosa kecil? Okey, boleh tak awak dah tengok kan slide yang saya berikan tu, jadi berikan contoh-contoh yang lain bagi dosa besar dan dosa kecil ni. Okey, bagus. Saya tunjuk tadi kan, mencuri, memberontak. Okey, itu contoh dosa besar. Kemudian untuk dosa kecil, contohnya adalah menyentuh Al-Quran tanpa wuduk. Okey, bagus, dan sebagainya lah. Alright. Dari sinilah pembahasan dosa besar, dosa kecil ni ada beza antara yang datangnya istilah orang yang fasik. Orang tu beragama Islam tetapi dia fasik. Apa maksud orang yang fasik? Okey, orang yang fasik adalah dia melakukan dosa besar ataupun dia sentiasa melakukan dosa-dosa kecil. Itu akan menyebabkan dia masuk sebagai orang fasik. Okey, dosa besar adalah kesalahan yang disebut dalam hadis Al-Quran dengan ancaman api neraka atau kemurkaan. Okey, kesalahan yang dikenakan hukuman had di dunia. Okey, dosa kecil pula kesalahan yang tidak disertai dengan ancaman kemurkaan dan siksaan daripada Allah, serta kesalahan yang berada di luar batasan hukum had. Had tu maksudnya apa? Hudud lah. Okey, alright. Kemudian kita pergi slide seterusnya.
Okey, ciri-ciri dosa dan pahala. Okey, yang ini dosa kat situ ada 3 ciri dan pahala ada 3 ciri. Saya dah pernah bercakap. Awak pula lah tolong bacakan. Tolong bacakan Iqbal. Okey, bagus. Yang pertama, dosa, perbuatan melanggar perintah Allah. Yang kedua, menimbulkan pelbagai penyakit. Dan yang ketiga, dibenci oleh masyarakat. So, sebenarnya konsep dosa ni dengan jiwa kita ni, kita tahu benda mana, kita boleh bezakan mana benda baik dan benda buruk. Sebab itu ia dibenci oleh masyarakat. Okey. Manakala pahala adalah mentaati perintah Allah, memberi ketenangan dan kebahagiaan dan boleh menyatu padukan umat Islam. Baik, yang seterusnya kita pergi kepada faktor yang membawa dosa. Okey, baik. Yang ini ada banyaklah faktor-faktornya. Okey, hasutan syaitan, pengaruh hawa nafsu, kurang didikan agama, lemah iman, pengaruh suasana masyarakat dan kawan-kawan. Okey, baik. Dan yang seterusnya kita akan pergi kepada faktor yang membawa kepada pahala. Okey, ini bagus. Ini kita kena bincang lebih sikit lah. Okey, antara faktor yang bawa kepada pahala, banyak melakukan ibadah kepada Allah, kemudian berusaha membuat kebaikan, mencari kawan-kawan yang baik, mendapat didikan agama yang secukupnya serta melakukan amal kebajikan. Okey, saya nak tanyalah, bila awak bercampur dengan kawan-kawan awak dekat sekolah sekarang ni, apakah benda baik yang awak dapat belajar ataupun lakukan, mulakan? Boleh tak? Faham tak soalan saya? Bila awak masuk dekat sekolah ni dan bercampur dengan rakan-rakan awak, apakah benda baik yang awak dapat amalkan atau lakukan? Okey, siapa nak cuba jawab soalan ni? Okey, bagus. Amal, silakan jawab. Apa dia satu perkara baik yang awak dapat mulakan bila mula masuk sekolah ni? Okey, awak dapat melazimi puasa Isnin dan Khamis. Okey, bagus. Alright, ada jawapan lain? Okey, bagus. Cuba jawab. Okey, Nizam. Okey, awak dapat melazimi bangun malam. Okey, bagus. Okey, bangun malam. Arwah ayah saya pun cakap kalau nak belajar ni, elok kita bangun awal, tidur awal dan bangun awal. Bangun awal tu awak solatlah malam, lepas tu belajarlah study. Okey, bagus. Alright, ada jawapan lain tak? Okey, cuba jawab. Zuhaili. Okey, antara benda baik lagi yang kita belajar dengan kawan-kawan kita adalah apa dia? Apa yang awak dah mulakan? Okey, membaca satu hari satu muka sekurang-kurangnya. Okey, membaca memang wajib lah kalau awak belajar. Memang wajib. Okey, tapi itu membuat perkara yang baik lah. Okey, so itu adalah kepentingan mempunyai kawan-kawan yang baik. Okey, baik, seterusnya kita pergi ke slide seterusnya. Okey, kalau laju sangat beritahu saya ataupun kalau ada soalan, terus je type ataupun buka je mic awak. Okey, amalan yang membawa kepada dosa serta amalan yang membawa kepada pahala. Okey, amalan yang membawa kepada dosa iaitu meninggalkan tuntutan rukun Islam dan melanggar batas-batas hak sesama makhluk seperti mengumpat. Manakala amalan yang membawa kepada pahala adalah menunaikan tuntutan rukun Islam seperti solat dan melakukan amalan sunat seperti bersedekah macam gambar tadi lah. Okey. Kemudian yang seterusnya, okey, cara bertaubat kepada Allah dan cara bertaubat kepada makhluk. Apa maksud bertaubat kepada makhluk? Okey, cuba jawab Faiz Fahmi. Maksudnya kalau kita ada buat salah kepada sesama manusia dan sebagainya lah. Okey, cara bertaubat kepada Allah, yang pertama, berhenti terus daripada melakukan dosa tersebut. Kemudian mestilah menyesal di atas perbuatan dosa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, berazam tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Okey, cara bertaubat kepada Allah ni sama je dengan cara bertaubat kepada makhluk, cuma kepada makhluk kita tambah lagi satu, iaitu memohon maaf dan memenuhi hak mereka. So kena minta maaf. Jangan rasa segan atau malu untuk minta maaf. Kalau awak dah minta maaf, awak pun lapang hati, kawan awak tu pun tenang hati. Okey, sikit lagi kita nak habis dah. Kemudian seterusnya adalah
langkah untuk menjauhi dosa. Okey, yang pertama mendalami ilmu agama. So benda ni yang awak tengah buat sekarang lah, belajar. Okey, kedua sentiasa bertaubat dan berdoa kepada Allah. Kemudian berterusan melakukan ibadah kepada Allah. Okey, keempat memperbanyakkan amalan kebajikan seperti bersedekah serta muhasabah yang berterusan. Kena banyak fikirkan diri sendiri dan ibu bapa dan sebagainya lah. Okey, saya selalu pesan dekat awak semualah, kalau kita nak lakukan sesuatu, fikir mak ayah kita fikir macam mana, mak ayah kita suka ke tak tindakan kita itu dan sebagainya. Okey, slide yang seterusnya, slide yang terakhir ni saya rasa. Konsep dosa pahala boleh mengatasi gejala sosial. Masalah sosial seperti pergaulan bebas dan lain-lain akan dapat diselesaikan sekiranya semua pihak memainkan peranan menyadarkan masyarakat mengenai konsep dosa dan pahala. Masyarakat akan takut untuk melakukan kejahatan sekiranya mereka memahami konsep dosa dan pahala. Sebab mereka bukan saja takut dengan undang-undang, tetapi takut dengan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Buat baik ada balasan, buat buruk pun ada balasan. Jadi semua orang ada macam CCTV yang memandang mereka. So mereka akan berhati-hati dalam perbuatan mereka, betul tak? Okay, bagus. Alright, so dah habis dah kita punya pembelajaran hari ni. Jadi untuk penilaian, saya nak minta awak semua pergi dekat GC, pergi dekat Jamboard. Okay, tulis, ceritakan tentang seorang individu yang awak rasa memberi inspirasi untuk awak melakukan kebaikan. Seorang je. Okay, so dekat Jamboard awak tu buat masing-masing lah. Kalau ada gambar, letak gambar tentang individu yang memberi inspirasi kepada awak untuk melakukan kebaikan. Okey, saya nak benda baik je, saya tak nak benda buruk lah. Okey, baik. Dan bila awak dah siap tugasan tu, awak boleh pergi kepada Jamboard yang kedua, yang ada kat GC juga, iaitu refleksi tentang apa yang awak dah pelajari hari ini. Okey, saya nak awak tulis dua benda lah. Apa yang awak dah pelajari, kesimpulan dia, dan yang kedua, apa yang awak boleh apply dalam kehidupan awak daripada apa yang kita belajar hari ini, apa yang awak boleh aplikasikan dalam kehidupan awak. Okey, boleh? Senang je kan tugasan saya. Okey, so di situ sahaja maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Lepas ni awak boleh sambung kepada tugasan. Okey, masa saya habis lagi berapa minit lagi kan, so awak boleh habiskan tugasan tu dalam tempoh tersebut. Okey, kita jumpa lagi pada kelas seterusnya. Okey, terima kasih.